dapat tuan-tuan dan puan-puan ya yang ingin melihat kembali rakaman ujian kita. Seperti biasa saya akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan walau macam mana pun. Kalau ada soalan boleh bertanya. Kita sebenarnya sudah telah pun mengakhiri kupasan-kupasan ayat-ayat kalimah ya di dalam ayat ke-9. Saya kongsikan skrin sekarang seperti biasa. Dan tuan-tuan boleh melihat kita sebenarnya berkongsikan ayat ke-9 ya. Dan semalam kita telah habis membincangkan kalimah yang terakhir iaitu yash'urun. Sekali kita bincangkan bersama dengan wama ya, sebab konteks dia adalah dalam kedudukan yang negation, dipanggil bahasa Inggeris panggil negation tu. Padahal padahal ma tu harfun nafiah dipanggil ataupun harfun nafi, dan tidaklah yash'urun, mereka menyedari ya. Mereka maknanya perbuatan yang mereka lakukan yang menunjukkan kepada yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum tu ya, mereka tak sedar pun ya yang perbuatan mereka tu sebenarnya merugikan diri mereka sendiri ya, kerana mereka, Allah kata mereka tu cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman ya. Dan Allah kata sebenarnya tidaklah mereka itu menipu siapa? Allah dan orang yang beriman tu sebagai subjek kepada yakhda'una tu ya. Kemudian diikuti dengan illa, iaitu kita panggilkan dia harfun hasrun. Harfun hasrun ialah harfun pengecualian ya, yang mengasingkan subjek dia iaitu anfusahum ni dipanggilkan al-mustasna kepada illa tu ya. Kita boleh juga boleh juga terangkan sebagai isim illa ya. Isim illa tu adalah dipanggil al-mustasna ya, dia asingkan ya daripada kumpulan objek dalam yang berkaitan dengan yakhda'una tu, iaitu anfusahum, diri mereka itu ya. So maknanya tidaklah mereka itu menipu ya, melainkan mereka melainkan diri mereka sendiri. Maknanya melainkan mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Itulah yang masukkan dalam ayat tu. Dan perbuatan tu Allah menceritakan kepada kita, mereka tak menyedari pun yang ya, perbuatan mereka itu sebenarnya adalah menipu diri sendiri. Jadi mereka lah yang rugi ya. Allah tidak rugi, orang-orang yang beriman tidak rugi, tapi siapa yang rugi? Mereka ni ya, yang dimulakan oleh Allah daripada ayat yang ke-8. Nanti kita akan kupaskan ya sekali ayat ke-8 dan ayat ke-9 ni untuk menunjukkan cara-caranya. Bila kita sudah mengenal kalimah tu, sebenarnya kita sudah boleh memahami dan menterjemahkan untuk kefahaman kita, dan kita ambil pengajaran ya daripada ayat-ayat itu ya. Sebelum tu kita tunjukkan hasil kerja kita semalam ya, yang kita telah simpan di dalam print screen, dan biasanya kita akan jumpa simpanan tu di dalam folder screenshot ya. Kalau tuan-tuan buat print screen, apa-apa saja bahan dalam komputer dia akan simpan di dalam screenshot. Jadi tuan-tuan cari ya, dari mana nak carikan ya screenshot. Kalau saya boleh kongsikan ya,
Sebagai contoh di sini, tuan-tuan akan dapati screenshot ni dalam salah satu daripada folder komputer ni, yang dia ada screenshot. Jadi tuan-tuan tekan saja kat screenshot tu, dia akan senaraikannya semua simpanan-simpanan yang telah kita buat ya secara print screen. Jadi yang semalam tu ialah 5 hari bulan 7 yang ni lah. 5 hari bulan 7, hari ni 6. So simpanan semalam tu bila kita tekan di sini screenshot tu, so dia akan keluar image dia ya. Screenshot ni dia punya simpanan dalam bentuk image ya, bentuk foto. So kita tak boleh edit dia. Tapi kalau kita nak tambah maklumat, boleh ya, menggunakan feature screen share ini kita boleh kalau nak tambahkan maklumat, penerangan dan sebagainya ya. So kalau kita nak besar pun kita boleh besarkan ya apa yang kita telah simpan tu. Ya, so perbincangan kita mengakhiri perkongsian tentang wama yash'urun. Wama adalah kalimah yang ke-9. Yash'uruna tu adalah kalimah yang ke-10. So tapi bila kita menerangkan yash'urun tu, kita kena bawa sekali wama. Jadi dalam menterjemah pun kita masukkan sekali wama ya. Pembentukan yash'urun tu kita buat daripada yang ini shim ain ra, huruf akar dia. Kemudian membentuk kata dasar sya'ara, iaitu menyedari. Kemudian untuk membentuk kata terbitan dia, kita gunakan acuan yaf'ulu. Menjadi kata terbitan yash'uru ya, dengan menggunakan 3 huruf di dalam kata dasar ni. Kita masukkan huruf-huruf di dalam kata dasar ni ke dalam acuan yaf'ulu, dia menjadi kata terbitan yash'uru. Untuk menyesuaikan di dalam ayat yang kalimah tu adalah fa'ilnya yang ramai, iaitu jamak. So kita masukkan fa'il ini dipanggilkan imbuhan majmu'ah ya, imbuhan untuk menjamakkan yash'uru ni. Kita tambah waw dan nun fathah, jadilah dia yash'uruna ya, yash'uruna. So daripada makna kepada kata dasar menyedari itu, kita boleh membina makna kepada kata terbitan yash'uruna ni yang membawa erti mereka menyedari ya, mereka menyedari. Kata dasar menyedari, fa'ilnya ialah ya dengan waw nun ni bererti mereka. Jadi mereka menyedari ya, tetapi sebab dia mengambil bentuk fi'il mudhari' yang marfu', so fi'il mudhari' yang marfu' memberi impak kepada masa dan perbuatan yang berterusan berlaku ya. Sebab itulah kita masukkan sentiasa di sini. So mereka menyedari sudah betul, tetapi untuk lebih tepat kerana dia dalam konteks fi'il mudhari' yang marfu', so kita masukkan sentiasa. Mereka sentiasa menyedari. Maksudnya apa? Maksudnya perbuatan mereka menyedari itu adalah berterusan. Bukannya maknanya sekali-sekala ke tidak. Ya, mereka memang dalam keadaan ya sentiasa menyedari, tapi yang ni yash'urun. Sedangkan di dalam ayat tu dia Allah negate dia. Allah mengatakan tidaklah mereka. Ya, jadi kita masukkan wama tu. Barulah dia complete lah ya. Dia tidak tergantung ya. Kalau tidak yash'urun ni masih lagi tergantung. So kita masukkan wama tu, maka dia barulah dia sesuai untuk digunakan di dalam ayat itu, yang itu wama sedangkan. Sedangkan tu adalah terjemahan kepada waw ni dipanggilkan waw haliyah ya, waw yang menceritakan ataupun menerangkan keadaan ya, keadaan sesuatu, keadaan perbuatan, keadaan subjek ya, ataupun kadang-kadang keadaan objek di dalam ayat-ayat tertentu ya. So dalam konteks ni keadaan tu nak menunjukkan kepada apa?
mereka-mereka yang melakukan perbuatan yukhadi'una dengan yahda'una tadi, keadaan mereka sebenarnya tidak menyedari. Itulah yang dimaksudkan dengan waw haliyah, ya. Haliyah ijaan dia ha baris atas diikuti dengan alif mad, lam baris bawah, ya baris atas dan ta dhammatain, ya. Ta tu sebenarnya mengambil tanwin dhammah, haliyatun. Tetapi bila kita menyebutnya dalam keadaan waqaf, kita tukarkan ta marbutah tu kepada ha yang sakinah, jadilah haliyah, ya. Okey, itu perkongsian kita semalam yang kita jelas apa wa majrun, dan kita balik kepada ayat ini. So hari ini kita cuba kongsikan kaitan ayat ke-9 ni dengan ayat ke-8, ya. Ke-8, ya, kerana ayat ke-9 ni adalah sambungan daripada ayat ke-8, ya. Ayat ke-8 adalah sambungan daripada ayat 6 dan 7, ya. So kalau kita tengok di dalam ayat 6 dan 7, Allah nak menceritakan kepada kita kumpulan yang kedua, ya, surah Al-Baqarah ni. Tengok dia punya kaitan, ya. Kaitan ayat-ayat yang kita pelajari. Yang pertamanya ayat 1 hingga ayat ke-5 ni, dia Allah nak menceritakan kepada kita kumpulan yang pertama ialah kumpulan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, ya, yang dimasukkan dalam di hujung ayat kedua tu dalam bentuk lil muttaqin, ya. Lil muttaqin ni Allah nak ceritakan kepada kita, ya, bagaimanakah seorang tu boleh menjadi orang yang bertakwa, iaitu al-muttaqun. Pertamanya dia kenalah mendapatkan huda ni, ya. Huda ni adalah Alkitab, iaitu Al-Quran, ya. Jadi maknanya untuk menjadi seorang muttaqin dia kena ada huda, kena ada mendapat petunjuk tu, ya. Kalau tak ada petunjuk, tak boleh dia menjadi seorang yang bertakwa, ya. Kerana seorang yang bertakwa ni ialah seorang yang melakukan apa saja yang Allah arahkan kepada dia, dan pada masa sama dia akan tidak melakukan apa yang dilarang, dan di samping itu dia sentiasa menepati apa saja suruhan dan arahan Allah, ya, kepada dirinya, ya. Dan di sini Allah memberikan panduan kepada seseorang tu, ya. Siapakah yang dikatakan al-muttaqin? Apakah karakter dia, ya? Iaitu Allah menerangkannya daripada ayat yang ketiga, bermula dengan allazina yu'minuna bil ghaibi. Allazina lah dipanggilkan isim mausul yang merujukkan kepada al-muttaqin tadi, iaitu mereka tu ialah orang-orang yang yu'minuna fa'il mudhari' maklum, yang juga marfu' bermakna perbuatan yang berterusan berlaku. Maknanya mereka ni sentiasa, ya, sentiasa beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Kemudian tambah dengan waw atifah di sini, ya, sebagai item yang kedua kepada ciri-ciri orang muttaqin, iaitu mereka juga mendirikan sembahyang, wa yuqimu as-salata. Okey, itu komponen yang kedua untuk menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, dia sentiasa beriman kepada perkara yang ghaib. Yang kedua, mereka itu sentiasa mendirikan sembahyang. Dan ketiga, waw ni juga waw antifah. Jadi waw yang ni adalah waw antifah, yang ni pun waw antifah. Waw antifah ni maknanya dia menambah dan menyelarai, ya. Jadi bila tuan-tuan lihat di sini tambahan yuqimuna as-salata ni ialah ma'tuf kepada yu'minuna bil ghaibi, ya. Ini adalah perkara yang pertama
dan ditambah dengan perkara yang kedua. Perkara yang kedua tu kita panggilkan dia ma'tuf. Ya, kemudian Allah nak tambah satu lagi. So ini juga ma'tuf. Ma'tuf tambahan kepada yuqimuna solata. Bermakna yu'minu nabil ghaibi ni ada dua tambahan. Tambahan pertama dia yuqimuna solata. Kemudian tambahan yang kedua ialah mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah struktur ayat-ayat atifah. Jadi kita boleh panggil ayat ni ayat jumlah atifah, ya, iaitu ayat-ayat di mana terdapat pertambahan perkara yang nak dikongsikan, ya, yang nak kita fahami itu. Dan semua itu disusun oleh waw atifah, ya ni, ya. Kedua-dua ni kita panggil dia waw atifah. Kemudian Allah nak sambung lagi, ya. Nak sambung dan menambah. Jadi waw di sini, ya, walaupun dia memulakan ayat yang selalunya kita akan lihat dalam konteks waw istinaf, ya, menyambung, tapi apabila penyambungan itu dan dengan tujuan menambah lagi, bermakna apa? Apa yang nak diceritakan selepas ni adalah tambahan kepada apa yang diceritakan sebelumnya. Tadi berakhir dengan razaqnahum yunfiqun. Ini maktuf yang kedua, iaitu ciri-ciri kepada allazi ciri-ciri kepada al-muttaqin. Di sini Allah tambah lagi, mereka ni apa cerita dia, ya, mereka yang muttaqin tadi, mereka juga so waw ni adalah memainkan peranan sebagai waw atifah juga, ya. Mereka itu juga melakukan apa? Mereka itu juga beriman bima unzila ilaika, ya. Yang mereka itu juga berterusan sentiasa beriman dengan apa? Bi itu dengan harfun jar, ma itu adalah isim yang majrur. Walaupun kita tidak lihat baris bawah kepada mim, ini kerana dia adalah isim mausul yang mabni, ya. Dia tidak akan berubah baris walaupun i'rabnya majrur, ya. So pertalian di antara bima ni kita panggilkan jar wa majrur, ya. Dengan apa? Unzila ilaika. Unzila ni kalau kita tengok konstruk dia ni, kalau saya kotakkan sikit untuk bantu perbincangan kita, ya. Unzila ilaika ni adalah bentuk fi'il madhi majhul, ya, fi'il madhi majhul, iaitu kata kerja pasif yang membawa erti diturunkan, ya. Kalau menurunkan adalah aktif, iaitu maklum, tetapi yang ni dalam bentuk majhul, ya, majhul. Jadi dengan apa yang telah diturunkan, itu bila kita menterjemahkan fi'il madhi majhul, ya, dia dalam bentuk pasif. Bahasa Inggeris dipanggilkan passive mode lah, ya, passive verb of the passive in the passive mode, lebih kurang macam tu. Ya, apa yang telah turunkan kepada engkau, ilaika ni menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang diturunkan kepada engkau tu adalah merujukkan kepada Al-Quran, ya, Al-Quran. So ini adalah tambahan kepada razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah nak tambah lagi, iaitu bukan saja mereka tu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, iaitu Al-Quran, tapi Allah tambah lagi dengan wa ma unzila min qablik, ya. Itu bermakna yang ini adalah maktuf lah. Ya, ini menjadi maktuf kepada yang pertama tu, iaitu ma unzila ilaika, ya. So dia tambahan. So waw ni maknanya waw antifah juga, ya. Kemudian Allah nak tambah lagi dengan satu lagi perkara yang terlibat dengan orang-orang muttaqin yang tadi kita nak bahaskan. Lil muttaqin tadi ialah mereka itu juga yakin, ya, dengan hari akhirat. Wa bil akhiratihum yuqinun. Jadi bermakna kalau kita lihat sini berapa
ciri-ciri yang dinyatakan di dalam ayat 3 dan 4 ni, ya, yang nak menunjukkan karakter ataupun ciri-ciri orang yang beriman tu. Pertama dia yu'minuna bil ghaibi, kedua dia wa yuqimuna sholata, dan yang ketiga mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ditambah kali mereka juga itu yu'minu nabima unzila ilaika, dan mereka juga yu'minu nama unzila min qablik. Nah, maknanya waw ni mengaitkan yu'minuna ni, ya. Ya, maknanya mereka juga beriman dengan apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Yang unzila ni sama dengan sini fi'il madhi majhul, wazan keempat. Ya, ni bentuk ni wazan keempat. Nanti kita akan tunjukkan macam manakah acuan unzila ni, ya, dengan menggunakan template yang kita kongsikan kepada tuan-tuan. Yang mana belum dapat tu nanti boleh minta, ya, pada admin. Kita akan hantarkan template QHS Academy untuk bantuan tuan-tuan, ya, menggunakan untuk membantu mengenal kalimah-kalimah. Jadi unzila min qabli bermakna semua kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Mereka ini juga terus beriman, berterusan beriman dalam bentuk fi'il mudhari' ma'ruf, marfu'. Kemudian akhir sekali Allah mengatakan yang akhir ialah wabil akhiratihum yuqinun, juga dalam bentuk fi'il mudhari' maklum, wazan keempat, ya. So kalau tuan-tuan tengok, ya, so susunan ayat-ayat ma'tuf ataupun jumlah ma'tufah dia diselaraskan, ya. Yu'minuna fi'il mudhari' maklum, wazan keempat. Yuqimuna fi'il mudhari' maklum, wazan keempat. Yunfiquna fi'il mudhari' maklum, wazan keempat. Sambung lagi sama ini fi'il mudhari' maklum, wazan keempat. Ini pun sama dalam konteks fi'il maklum, fi'il mudhari' maklum, wazan keempat. Di sini pun yuqinun pun fi'il mudhari' maklum, wazan keempat, ya. Jadi kita tengok struktur ayat tu sangat cantik, ya, sangat kemas dan tersusun, ya, dengan penggunaan beberapa waw atifah, ya, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali waw atifah digunakan, ya, untuk dan Allah conclude, ya. Jadi apabila berakhir dengan ma'tuf yang ke berapa sini, yang ke-6, ya. Ini yang pertama, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi Allah buat conclusion perkongsian tentang orang-orang muttaqin tu, iaitu ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi mereka-mereka ni, ya, yang melakukan 5 perkara ni, Allah katakan mereka inilah yang mendapat huda tadi, ya, huda daripada Rabbihim tu ialah Allah. Jadi apabila mereka mendapat huda, jadi Allah sambung dengan menutup ayat kelima, wa ulaika humul muflihun. Jadi bukan setakat dia mereka itu mendapat huda tadi, dan huda tu diperlukan, ya, untuk membantu seseorang tu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah rumuskan ataupun concludekan, ya, dengan mengatakan mereka-mereka inilah orang yang berjaya, ya. Wa ulaika humul muflihun, ya. So ini adalah penyataan, ya, definisi orang-orang yang berjaya. Jadi maknanya kalau kita nak memahami siapakah orang-orang yang berjaya, so kita kena rujuk kepada apa yang Allah kata dalam Al-Quran, ya. Bukannya kita merujuk kepada kawan-kawan kita, ya. Kadang-kadang masyarakat kita menceritakan, ya, untuk berjaya kita kena buat itu, kena buat ini dan sebagainya, ya. Dulu-dulu biasanya kita akan dengar kalau kita nak berjaya ni kita kena jadi orang yang hebat, ya, di dalam karier kita. Kita kena ada harta, ya,
dan sebagainya, status dalam masyarakat, dan itu definisi manusia, ya. Definisi manusia yang kita menggunakan akal dan hawa nafsu kita, tapi tidak semestinya selaras dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, ya. So kerana hak itu adalah daripada Allah, ya. Yang sebenar-benar al-haq adalah daripada Allah. Jadi Allah define, ya, beri definisi siapakah orang yang berjaya, wa ulaika. So maknanya dari sekarang kita kena perlu fahami definisi berjaya ialah dari kacamata Allah, iaitu ayat ketiga dan ayat keempat tu menerangkan kita, ya. Di samping kita melihat juga definisi orang yang berjaya tu di dalam surah-surah yang lain. Jadi sekurang-kurang di sini akan membuka mata dan minda kita apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang-orang yang berjaya. So itu penerangan kepada ayat 1 hingga ke 5 yang subjek matternya ialah orang-orang muttaqin, ya. Okey, kita kongsikan sikit tadi unzila ni, acuan dia macam mana kita mengenal dia, fi'il madhi majhul wazan keempat, ya. So kita pergi kepada template, ya, template. Rasa kita sudah buka. Sekejap, ya. Patutnya kita sudah ada, so, template tu dah dibuka, okey. So unzila tu kalau tuan-tuan tengok, dia mengambil acuan yang inilah, yang kita kotakkan dia. Mana dia? Kotakkan dia. Yang ini, ya, acuan dia ialah uf'ila. Nah, itu yang membentuk unzila tadi. Nah, jadi kalau kita kenal acuan dia tu, kita akan boleh mengetahui jenis kalimah tadi. Jadi jenis kalimah tadi ialah fi'il madhi majhul, ya. Ini fi'il madhi majhul dan wazan keempat. Itulah acuan kepada unzila tadi, ya. Bila kita mengenal, boleh menggunakan template ni mencari acuan dia, kita akan dapat kenal jenis kalimah tadi, ya. So unzila mengambil acuan ufila, maka jenis dia adalah fi'il madhi majhul wazan keempat, ya. So bila dia mengambil jenis fi'il madhi majhul wazan keempat, terjemahan kepada dia mesti dalam konteks fi'il madhi majhul wazan keempat, ya, iaitu telah diturunkan, ya. So bila kita menterjemahkan fi'il madhi majhul, dia tidak mempunyai fa'il. Dia tidak seperti maklum. Maklum dia ada fa'il, tapi untuk majhul dia tidak ada fa'il, ya. Fa'il itu ialah subjek ataupun objek kepada kata perbuatan tu yang mengambil peranan sebagai, kita panggilkan naib fa'il, ya. So dalam ayat majhul dia tidak ada fa'il. Dia hanya ada naib fa'il, ya. Naib fa'il itu adalah objek kepada kata perbuatan unzila. So kita boleh lihat di dalam ayat tu, ya. So unzila, ya, dia tidak ada fa'il. Yang ada ialah objek dia, ya. So apakah objek tu, kita tengok dalam konteks ayat tu lah, ya. Yang dimasukkan objek ni ialah ma unzila ilaika ni ialah Al-Quran tu, ya. Al-Quran tu adalah dipanggilkan naib fa'il, ya, kepada kalimah unzila ni yang dikaitkan dengan ma isim mausul ma ni, ya, yang merujuk kepada Al-Quran. Maka dialah menjadi naib fa'il. Kita panggil dia naib fa'il, bukannya fa'il, ya. Okey, itu kumpulan yang pertama. Kemudian Allah nak sambung Al-Baqarah ni dengan menceritakan ada golongan kedua, iaitu golongan Al-Kafirun, di mana Allah memulakan dengan harfun taukid inna, ya. Inna ni adalah harfun taukid, dia juga harfun nasab kita panggil, ya. Jadi dia ada isim dia. Allazina dia ada isim kepada inna tu, maknanya allazina ni mengambil i'rab yang marfu', ya.
i'rab yang mansub. Nah, inna ni dia akan memasukkan isimnya dan memarfu'kan khabarnya, ya. So allazina kafaru, jadi ini adalah isimnya, ya. Kalau ada ciri-ciri nak diceritakan kepada allazina tu, dia akan menjadi khabar dia, ya. Nah, khabar. Kadang-kadang khabar tidak diceritakan di dalam, tidak dinyatakan dalam ayat, dia panggil khabar yang mahzuf, ya. Nah, di sini Allah nak menceritakan terus kepada allazina ni, siapakah mereka ni? Mereka ni ialah kafaru sawaun alaihim, ya. Mereka ni adalah orang-orang yang kafaru, bermakna mengingkari, ya, dalam bentuk fi'il madhi ma'lum, ya, yang telah mengingkari, ya. Bermakna sesungguhnya orang-orang yang kafir lah, itu dimaksudkan, ya. Sawaun alaihim, sama saja ke atas mereka. Anzartahum, sini dipanggilkan hamzah taswiyah, iaitu sama ada, ya. Sama ada anzartahum dalam bentuk fi'il madhi, wazan keempat juga, sama ada kamu telah memberi amaran kepada mereka, amlam tunzirhum, atau kamu tidak memberi amaran kepada mereka, dalam bentuk fi'il mudhari' yang majzum. Ini kita panggilkan fi'il mudhari' yang majzum, juga wazan keempat. Apabila ada kalimah lam ni, so kalimah selepasnya biasanya ialah fi'il mudhari' majzum, ya. Apakah tanda majzum? Ra ni yang berbaris sukun. Itulah tanda. Tunzir ni adalah fi'il mudhari' ma'lum, wazan keempat yang majzum, ya. Nanti bila kita belajar kelas kalimah, mengenali kalimah fa'ilun, kita akan mengkaji dengan lebih teliti, ya. Kenapa dia mengambil status yang majzum. Jadi Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja kata mereka, sama ada kamu telah memberi amaran atau kamu tidak beri amaran kepada mereka, la yu'minun, mereka berterusan. Sekali lagi dia menggunakan dalam status fi'il mudhari' ma'lum wazan keempat yang marfu', nak menunjukkan perbuatan la yu'minun itu berterusan, ya, berterusan. Mereka berterusan tidak beriman. Itulah karakter orang-orang yang kufur kepada Allah, ya. Dan Allah sambung untuk menceritakan karakter, ciri-ciri orang yang kafaru tadi, alladzina kafaru tu, Allah kata khatamallahu ala qulubihim. Khatama ni adalah fi'il madhinya, subjeknya ialah Allahu. Allah ni. Macam mana nak mengenal Allah ni sebagai subjek ataupun fa'il dia? Kita lihat ha tu berbaris hadapan, menunjukkan dia mengambil i'rab yang marfu'. Ya, semua subjek ataupun fa'il kepada kata kerja di dalam Al-Quran akan mengambil i'rab yang marfu'. Sebab tu ha tu berbaris hadapan, ya. Jadi Allah lah yang melakukan perbuatan tu, dan apakah perbuatan itu? Khatama. Khatama ni yang maknanya mengunci, menutup, ya. Apa yang kena tutup ialah ala qulubihim, ya. Jadi ke atas ala ni harfun jar, ala qulubihim ialah hati-hati dalam bentuk jamak, ya. Apabila ada ala, jadi kalimah isim selepasnya mestilah mengambil i'rab yang majrur. Jadi macam mana kita nak mengenal dia kalimah ni mengambil i'rab majrur? Kita lihat huruf yang terakhir ba tu berbaris bawah kasrah, ya. Ala qulubi. Dia bila ada ala, dia tak boleh quluba ataupun qulubu lagi dah. Dia kena ambil majrur dengan ba tu berbaris kasrah. Sebab itulah ala qulubihim, ya. So apabila ba berbaris bawah, isim dhamir selepasnya tu mesti mengambil him, bukannya hum, ya. Sebab ba baris bawah, isim dhamir ni mengambil him, ya. Kalau ba baris atas, dia mengambil dhamir hum, ya. So sebab itu qulubihim.
So ala qulubi adalah satu pertalian ya yang dipanggilkan jar wa majrur. Yani jar wa majrur. Dan qulubihim juga satu pertalian yang lain yang dipanggilkan idhafah. So terdapat dua pertalian di antara kalimah ala qulubihim ni ya, iaitu jar wa majrur kemudian diikuti oleh idhafah. Qulubi ya, sebab tu bi ni tidak mengambil tanwin sebab dia berperanan sebagai mudhaf ya. Him adalah mudhafun ilaih dalam konteks idhafah, kita panggil idhafah ya. Kemudian Allah tambah lagi ya, yang Allah kuncikan tadi bukan saja qulubihim ya, Allah tambah lagi ada satu lagi iaitu sam'ihim, pendengaran mereka. Jadi sam'ihim ni ialah maktuf kepada qulubihim yang berkaitan dengan kata kerja apa? Khatamah. Yang Allah kuncikan tu ada dua perkara. Satu qulubihim, yang kedua ialah sam'ihim. Ya. So aturan tambahan dan penyelarasan ini dilakukan oleh waw atifah. Ya, waw atifah yang ini. Ni. Ada waw atifah situ ya. So itulah peranan waw atifah di dalam Al-Quran ya. Dia menambah dan menyelaras ya perkara-perkara yang nak difahami itu. Kemudian Allah tambah lagi wa ala absarihim ghishawah ya. So kalau kita lihat ni seolah-olah macam dia waw atifah, dia tidak. Dia bukan waw atifah. Ini adalah sambungan ya. Dia sambungan kepada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim adalah ayat maktuf, kita panggil ya, ayat maktufah. Kemudian Allah nak menyambung, maknanya absarihim ni bukannya maktuf kepada sam'ihim, sebab absarihim ni di dalam konteks ghishawah. So bermakna yang ini adalah satu satu sambung cerita. Satu sambung cerita ya. Jadi waw tu adalah waw, kita panggil waw istinafiyah. Ya, ini adalah sambung cerita. Dia bukannya tambahan. Ya. So bermakna waw yang ada di sini adalah waw istinafiyah. Itulah bezanya waw di sini dengan waw di sini ya. Kemudian Allah sambung lagi waw satu lagi, ini pun waw istinafiyah juga, dia menyambung cerita ya, lahum azabun azim ya, nak penambahan penyambungan cerita saja ya. Jadi waw sini pun samalah waw istinafiyah ya. So sini waw atifah, sini waw istinafiyah, ini pun waw istinafiyah. Dan kerana lahum azabun azim itu adalah cerita seterusnya kepada cerita yang pertama, iaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua ala absarihim ghishawah, dan seterusnya Allah sambung dengan lahum azabun azim ya. Itulah penerangan kepada ayat 6 dan ke-7 untuk inilah kumpulan yang kedua dalam golongan manusia ni. Terdapat 3 golongan manusia ya. Jadi itu yang golongan yang kedua, dan Allah teruskan dengan cerita memulakan cerita dengan golongan yang ketiga yang dimulakan dengan ayat ke-8. Jadi waw ni adalah waw istinafiyah lah, dia menyambung cerita 1 dan 2 tadi dengan mengatakan terdapat satu lagi golongan, iaitu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan dalam bentuk fi'il mudhari', sekali lagi dalam fi'il, maknanya perbuatan mereka mengatakan tu dalam bentuk berterusan ya. Jadi karakter manusia ini dan kumpulan manusia ini memang mereka sentiasa mengatakan yang amanna billah, mereka telah pun beriman dalam bentuk madhi. Apa yang mereka katakan mereka telah pun melakukan, iaitu dalam bentuk
fi'il madhi maklum, wazan keempat ni mereka telah pun beriman dengan Allah. Kemudian dia nak tambah satu lagi, bukan saja beriman dengan Allah, mereka juga beriman dengan hari akhirat. Jadi waw ni adalah waw atifah, ya. So sini istinafiah, sini atifah. Kemudian ada satu lagi waw sini, waw ni dipanggil waw haliyah, nak menceritakan ya keadaan mereka, iaitu mereka tu sebenarnya Allah kata tidaklah beriman. Itu konteks ayat ke-8, dan kaitannya dengan ayat ke-9 ialah Allah menyambung lagi cerita kepada mereka ni, iaitu mereka melakukan apa dia, yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka tu cuba menipu Allah. Allah ni subjek kepada kata kerja yukhadi'una, ya, dan mereka cuba menipu bukan Allah saja, mereka cuba menipu orang-orang yang beriman juga, iaitu digunakan wa atifah ni untuk menambah allazina amanu ni kepada Allah, ya. Kemudian Allah kata bukan saja mereka tu cuba menipu, Allah nak menceritakan wama ya'da'una illa anfusahum, ya. Ini adalah sambung cerita kepada yang pertama tu. So waw ni dipanggil waw istinafiyah. Dan akhir sekali Allah menceritakan keadaan mereka itu seperti mana dalam hujung ayat 8, Allah menceritakan keadaan mereka itu sebenarnya tidak beriman. Begitu je di hujung ayat ke-9, Allah nak menceritakan keadaan mereka itu, ya, mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan, ya, iaitu mereka sebenarnya menipu mereka diri sendiri sedangkan mereka tidak menyadari. Itulah keadaan, ya, permulaan cerita kepada kumpulan yang ketiga. Kumpulan ketiga ni merujuk kepada orang-orang yang munafik, ya, orang munafik yang mengatakan ya mereka beriman, tapi sebenarnya perbuatan mereka tu tidak menunjukkan yang mereka tu sebenarnya beriman, ya. Maknanya iman tu hanya di bibir, tapi hati mereka adalah berbeza, dan perlakuan mereka pun berbeza daripada apa yang mereka katakan, ya. Dan seterusnya ayat ke-10 dan 11 dan seterusnya masih lagi menceritakan, ya, karakter ataupun perlakuan orang-orang munafik yang bermula dengan ayat 8 dan seterusnya, ya. InsyaAllah besok kita akan sambung ayat yang ke-10 bermula dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ni, dan kita akan kupaskan setiap kalimah dalam ayat ni sehinggalah ke kalimah yang terakhir, yakzibu ni. Kalau tuan-tuan tekan di sini, dia akan beritahu kita kalimah yakzibu ni adalah kalimah yang kita lihat di atas, ya, dia ada beri kalimah yang ke-12. Maknanya di dalam ayat ke-10 ni ada 12 kalimah yang kita perlu kenal dan fahami tiap sesuatu untuk kita memahami ayat ni, insyaAllah, ya. So sekarang pun sudah terlebih masa sedikit, ya. Kita untuk hari ini kita sampai di sini saja perkongsian kita, dan insyaAllah besok hari pagi Jumaat kita akan sambung dengan memula mengenali fi qulubihim, ya. Fi qulubihim biasanya kita akan bincangkan sekali lah, ya, sebab dia berkaitan dengan dua pertalian di situ. Pertama dia jar wa majrur fi qulubi, kemudian qulubihim ni adalah idhafah, ya. So kita kena bincangkan dia sekali, biasa kita tidak asingkan kalimah tu, ya, insya-Allah. So untuk hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan teruskan perkongsian kita besok pagi, insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Doktor. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.